بعداء كل معلوم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tutabil hawaij wa tunali bi raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam wajhi karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Selamat tengah hari kepada sahabat-sahabat di Fuzia Umar Pesh. Memang rasanya jarang sekali di page Fuzia Umar ni. So inilah Umi Fo salam perkenalan lah di page Fuzia Umar ni. So Umi Fo memang ada di wall. Umi Fo dah lama dah, tapi so nak buat page tapi tak kesempatan lagi. So hari ni mungkin ditolak untuk sama-sama berada di wall di page Umi Fo. So page ni Umi buat tu tak lain tak bukan, hari tu memang bertujuan untuk sama-samalah share tentang bagaimana untuk ialah kadang-kadang hidup ni kan macam-macam cubaan, ujian dalam kehidupan, dalam alam rumah tangga semua kan. Jadi so Umi Fo ni dah okey, dah veteran dah. So umur pun dah 5 series. So dah melalui jugalah ada sikit pengalaman. So memang boleh sikit sebanyak boleh juga share dengan sahabat-sahabat yang muda-muda, yang baru 30-an, yang baru 40-an, tercari-cari kat mana key untuk capai rumah tangga bahagia kan. So nak jadi isteri-isteri yang solehah macam mana. So mesti ada kadang-kadang dalam hidup ni mesti ada petua-petua yang untuk kita lalui jalan. Kan kita ni kena ada petua-petua. Kalau kita tak ada petua-petua, maksudnya untuk jalan, contoh kita nak pergi jalan apa-apalah dulu, sekarang ni ada Waze. Kalau dulu kalau orang tak ada Waze tu, dia mesti dapat petua dulu. So dah masuk jalan ni, nak ke mana lagi, nak tegak ke, nak terus tegak ke, nak kona kanan ke, nak kona kiri ke. So macam itulah dengan perjalanan dalam kehidupan ni. Dalam kehidupan ni kita memang akan melalui onak dan duri. Jadi onak dan duri ni dalam kehidupan ni, so kalau kita tak dapat ilmu sikit, tak dapat panduan, so kita akan mengelabah, kita akan stres, kita akan rasa kita saja yang menghadapi masalah ni. Orang lain tak ada, kita aja. Kan. So mula kita rasa kita rasa hidup kita ni rasa macam tak keruan. Kita rasa hidup kita ni macam dah tak indah. Kan. Jadi pada saat mula tu betul, kalau dalam rumah tangga tu til jannah. Kan. Mula-mula tu so wish tentang saya nak sampai ke jannah, tapi bila sampai pertengahan, so tak sampai pertengahan lagi, dah pengawalan, bila dia gegar oleh angin-angin ombak, so dah rasa macam goyah. So tak tahu macam mana nak buat, apa nak buat kan. So hari ni so Mifo, so kita share sikit lah tentang macam mana untuk yelah kita kalau di sini kalau kata orang perempuan ni, so nak jadi isteri yang solehah. So macam orang perempuan ni sebenarnya mudah untuk masuk syurga. Tapi kenapa ramai bila Nabi dekat Isra' Mi'raj, Nabi tengok orang perempuan ramai duduk dalam api neraka. Nauzubillah kan. Jadi sebab apa tu? Sebab tak lain dia adalah kerana mulut. Jadi mulut ni, perempuan ni mulut banyak. Cakap, kadang-kadang cakap dia menyakitkan hati orang lain. So kita kena jaga mulut, wahai kawan-kawan wanita. So jaga mulut kita supaya mulut kita tidak bercakap sesuatu benda yang sangat menyakitkan, terutama kita menyakitkan hati suami kita. Orang perempuan ni senang aja sebenarnya kalau dia melakukan ketaatan, kewajipan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan kewajipan maksudnya dia puasa, dia solat, dia jaga solat wajib dia jaga puasa dia jaga yang ketiga tu, bila dia dah laku ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan
Yang kedua ialah melakukan ketaatan dia kepada suami dia. Dia ikut perintah suami dia bila dah berkahwin, dia ikut perintah suami dia. Maksudnya dia jaga apa aib dia, jaga diri dia, lepas tu jaga tutur kata dia, biar dia menyenangkan hati suami dia. Lepas tu dia tak ada bila suami tinggalkan dia pergi keluar kerja jauh ke apa, so dia jaga diri dia. Jadi bila dia lakukan ketaatan tu, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada suami, so insya-Allah memang Allah ada janji terbuka 8 pintu syurga untuk dia. Jadi mudahnya orang perempuan nak masuk syurga sebenarnya. Tapi selalu kita tak boleh capai ni sebab apa? Sebab mulut. Kadang-kadang ialah kita kan diduga, diuji kan. Saya rasa macam tak tahan lah, kan. Tak tahan, bila tak tahan. So sebab itulah kita kena ada ilmu dalam kehidupan ni. Perlu ada ilmu. Anak-anak semua sahabat-sahabat semua, anak-anak semua yang orang muda-muda perlu berlumba-lumba pergi cari ilmu untuk bekalan dalam kehidupan ni. Yang dia di sana, di akhirat esok dia tak perlu dah ilmu tu. Di dunia ni perlu bekalan ilmu so kita terus bertahan dalam kehidupan ni supaya kita nampak hala tuju kita nampak fokus kita nampak perjalanan kita, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak set dekat mind kita untuk kita terus so kita nampak hala tuju kita dalam perjalanan kita. Jadi perjalanan kita ni tak lain tak bukan ialah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Hidup ini untuk dimatikan. Maksudnya bukan mati, hidup ni perjalanan dia untuk jabatan ke akhirat. Jadi kalau nak menuju jabatan ke akhirat ni, of course lah kita nak bawa bekalan-bekalan untuk persediaan untuk sampai ke akhirat. Jadi apa yang kita perlu bawa bekalan-bekalan tu? Bekalan-bekalan itulah bila kita kita kena sedia diri dengan ilmu. Bila dah dapat ilmu, beramal dengannya. Bila dapat ilmu, kalau kita tak amal, sia-sia. Jadi kita berdapat ilmu, kita beramal dengannya. Sama ada ialah dengan ilmu ni penting, sama ada ilmu kita nak buat kerja dekat dunia ni, maksudnya kerja hal dunia dengan kerja akhirat. So dua-dua perlukan ilmu. Ilmu pengetahuan itulah membezakan seseorang tu. Jadi seseorang tu akan jadi hina sebab dia tidak ada ilmu. Bila dia tak ada ilmu, so dia tak tahu mana hala tuju dia. Dia tak tahu bila dapat sesuatu benda halangan, rintangan, so dia tak tahu macam mana nak jawab soalan-soalan tu. Tak tahu macam mana nak handle masalah-masalah tu. So hari ni tu kena ada ilmu. Ilmu adalah cahaya yang menyuluhkan hati kita supaya hati ni nampak terang, jelas. Yang kita andainya kita buat salah ke kan, kita nampak kesilapan kita. Jadi kalau kita tak ada ilmu, so kita nampak kita buat salah pun kita rasa biasa je, kan, kita tak tahu. Jadi hari ni wajiblah setiap orang pergi menuntut ilmu, kan. Tambah sekarang ni zaman dah internet, banyaklah guru-guru, pilihlah guru-guru yang baik. Dan kita ramai guru tak apa, supaya kita bila kita ramai guru, so kita boleh belajar. Kadang-kadang setiap guru yang mengajar tu tak semua yang kita dapat. Ada yang dapat awal, ada dapat ilmu tu di pertengahan, ada dapat di penghujungnya, kan. So kita carilah sebanyak-banyak ilmu supaya ilmu itu untuk kita bekalkan diri kita, untuk kita berjuang dalam kehidupan ni. Jadi so hari ni kalau biasalah sebelum PKP ni kan, orang kahwin nak bengkar-bengkar, kemas kahwin nak benda yang grand-grand semua, nak apa semua kan. Tapi tak berapa lama udah diundang perceraian, nauzubillah. Jadi hari ni kenapa itu berlaku? Benda kes ni bukan sedikit, berlaku perceraian dalam rumah tangga ni bukan sedikit, tapi banyak yang berlaku dan sangat merisaukan sebenarnya. Tapi itulah sebab kita jangan ingat hidup ni hanyalah sebagai macam satu drama je. Dia ada ending, dia ada yang macam boleh dilakon-lakonkan begitu saja. Jadi itulah apa yang penting hari ni bila kita
menjalani dalam alam rumah tangga ni, bekalkan diri dalam maksudnya kita ni ilmu ni belajar sampai ke liang lahat, tak habis-habis kita kena belajar. Jadi daripada belajar tu kita dapat pengalaman, kita dapat untuk kita menjalani kehidupan ni, kita dapat ketahanan diri. Dan juga ilmu adalah ilmu yang satu guru yang terbaik adalah guru kita adalah guru pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman yang kita alami, sebenarnya itu adalah satu yang Allah ajar kita, satu ilmu yang Allah ajar kita dalam kehidupan ni. Kita belajar dari pengalaman. Kadang-kadang sekali buat silap, tak apa kan, jangan kita buat silap berkali-kali. Jadi hari ni Umi Fu doakanlah supaya semua wanita-wanita peliharalah diri, jaga amalan-amalan yang wajib tu, dan bila jaga amalan-amalan wajib yang diwajibkan oleh Allah SWT tu, solat, puasa, apa semua yang benda yang wajib, dan kita juga jadi isteri yang taat. Kalau jadi isteri tu peluang, kan, yang tak berkahwin tu selamat bertemu jodoh insya-Allah. Jadi kita jaga amalan-amalan kita yang maksudnya ketaatan kepada suami kita. Mudah-mudahan kita dapat yang terbuka 8 pintu syurga untuk kita. Boleh pilih syurga mana nak duduk. Jadi hari ini janganlah buat pilihan untuk kalau dah mendiri rumah tangga, jangan cepat-cepat nak buat pilihan untuk meruntuhkannya. Meruntuh rumah tangga ni maksudnya pilih jalan untuk bercerai ini adalah satu jalan yang kalau dah tak ada jalan dah, kan. Sebab bila kita runtuhkan sendiri, nak runtuhkan rumah tangga tu, dia macam merobohkan masjid tu. Gegar tiang aras, kita nak macam tu. So hari ni kalau kita kecualilah benda tu dah tak dapat, macam dah tak sekata dah, kan, dia ke lain, kita ke lain, sudah macam dah cuba berkali-kali dah tak dapat juga. Islam tu agama yang adil, kan. So pilih dan kita sekali-kali jangan terus minta cerai, tak baik, isteri minta cerai. So yang penting sebaiknya pergilah ke majlis agama Islam, so minta nasihat dan apa yang perlu dibuat. Jadi hari ini itulah sembang Umi Fu tengah hari ni. So sembang tengah hari, orang Selah tengah makan, tak apa, okey. Umi Dampi kalau ada masa boleh tengok video Umi Fu ni. So sama-sama ambil iktibar supaya tidak berlaku perceraian dalam rumah tangga. Sama-sama kita belayari alam rumah tangga tu dengan berhikmah, maksudnya dengan ada ilmu dan belajar daripada kehidupan ni. Mudah-mudahan kita capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.